Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah kefahaman kami, agar kami beroleh cinta dan kasih-Mu, ya Allah. Agar hati kami ini menjadi hati-hati yang mencintai-Mu, yang mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai ahli bait, yang mencintai kitab-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat-Nya, dengan hidayah-Nya, dengan taufik-Nya, kita dapat sama-sama berada dalam majlis ini untuk kita meraih cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hati kita bertakwa, untuk menambahkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga pada malam ni kita sama-sama nak ingat kepada arwah-arwah kesayangan kita yang telah pun pergi meninggalkan kita, orang-orang yang paling banyak berjasa kepada kita, dan kita akan kirimkan bacaan Quran, doa-doa, zikir-zikir, selawat untuk mereka semua supaya mereka tidak kesunyian di alam sana, supaya mereka tidak kesempitan, tidak kegelapan dan tidak kesedihan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan insya-Allah tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni bacaan surah Al-Muluk kita akan dipimpin oleh saudari Nurul Kisti Az-Zahra, dan bacaan doa selepas tahlil akan dipimpin oleh adik Zahra Humairah binti Muhammad Syafiq, ya, dari Bandar Seri Puteri, ya, Bandar Seri Puteri Rawang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Nurul Kisti Az-Zahra untuk memimpin kita sama-sama membaca surah Al-Muluk. Apa tujuan kita baca surah Al-Muluk? Tujuan kita untuk kita faham, dan yang keduanya agar surah ini memberi syafaatnya kepada kita supaya kita selamat dari melakukan sebarang dosa dan terus menjaga kita sampailah kita masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Sisti Zahra yang telah memimpin kita membaca surah Al-Mulk sebentar tadi. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan yang telah diberikan kepada surah Al-Mulk, supaya keberkatan itu melimpah kepada kita semua, iaitu menyelamatkan kita dari siksa kubur, menyelamatkan kita dekat dunia ini dari melakukan dosa, dan menyelamatkan kita dari siksa neraka, dan memimpin kita untuk masuk ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekarang tiba masanya untuk kita kenang arwah-arwah yang telah banyak berjasa kepada kita. Kita bayangkan wajah mereka, kemudian kita kenang serba sedikit tentang kenangan-kenangan manis ketika kita hidup bersama dengan mereka. Dan selepas itu, kita akan sama-sama mengirimkan tahlil buat mereka semua insya-Allah. Dan seterusnya mendoakan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk arwah profesor, ustaz, ustazah dan cikgu-cikgu, keluarga Pajam, keluarga Yaya, keluarga Bella, keluarga Ahmad Zakwan, keluarga Haja Nurmala, keluarga Bid, keluarga Radin Muhammad, keluarga Puan Haslina, keluarga Cik Siti Syariah, keluarga Mai, keluarga Farah, keluarga Encik Halim, Sufinai, keluarga Hajahku, keluarga Sab, keluarga Encik Rosli, keluarga kawan Puan Nadra, keluarga Haja Masyita dan Haji Zakaria, keluarga Haja Aisyah, keluarga Lala, keluarga Sairi dan Ramna, keluarga Wardah, keluarga Ibrahim dan Mina, keluarga Cik Lala Rawi, keluarga Haji Syahrani Ismail, keluarga Haja Hasni, keluarga Adib, keluarga Puan Rohaya, keluarga Puan Haja Rohaya Yusof, keluarga Haji Amir dan Cikgu Nurizan, keluarga Encik Muhammadiyah dan Cikgu Raza, keluarga Haji Izlin dan Haji Rizal, keluarga Haja Nurhaliza, keluarga Puan Azah, keluarga Puan Husna, keluarga Encik Jamain, keluarga Encik Saleh, keluarga Hajah Yati Kosas, keluarga Kak Rahmah Kosas, keluarga Puan Amna. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ada lagi ya. Okey, dan kita juga doakan ya kepada tiga-tiga sahabat kita, saudara kita ini, iaitu Hajah Sabariah binti Abdul Rahim yang sekarang berada di ICU, dan kita mohon agar segera disembuhkan penyakitnya, kerana bila-bila masa doktor mungkin
intubate tidurkannya. Ni Haja Sabariah ni merupakan ibu kepada pengantin baru kita ni Yaya. Baru saja dia melangsungkan perkahwinan, tiba-tiba ibu dia pula jatuh sakit dan kemudian kepada kawan keluarga saya Hajah Fifi yang sekarang sedang ditidurkan kerana COVID, dan juga kepada Haji Zakaria, seorang sahabat kita yang sekarang ni sedang sakit akibat diabetik dan kita kirimkan dan keluarga Singapura yang juga mengalami COVID-19 iaitu Nur Alfiah, Muhammad Nur Alfian, Nurul Jab Syamsina, Farah Nazura, Daina Ayumi, Delisha Azumi dan kita mohon agar yang positif tu Allah Ta'ala sembuhkan dan yang negatif tu kekal negatif sampai bila-bila insya-Allah. Dan mari kita sama-sama sampaikan doa kita kepada Allah Ta'ala ini dengan kita sama-sama bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan puan kerana sama-sama telah kita baca surah Al-Muluk, sama-sama telah kita bertahlil, sama-sama telah kita kenang arwah-arwah yang kita sayangi dan kita kirimkan hadiah-hadiah yang insya-Allah membahagiakan mereka di alam barzakh sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan seterusnya majlis persilakan kepada adik Zahra Humairah adik Zahra Humairah untuk membacakan doa pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cuba Fat. Tak payah nak. Kuat.
السماوات والأرض من ذا الذي يستوعده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وأخفوا ولا يحيطون من شيء به إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو عزيز علي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذب ومن سيء الأسقام. آمين. Okey, dah habis ya Humaira? Dah. Dah, okey, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Adik Humaira didoakan kita semua, alhamdulillah didoakan semua arwah-arwah dengan dia bertawasul kepada dengan melalui ayat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ayatul kursi. Terima kasih banyak ya Zahra Humaira, dan mudah-mudahan Zahra jadi anak yang membahagiakan, anak-anak yang paling bahagia dan yang paling membahagiakan mak dengan bapa Zahra dan juga semua orang-orang yang sayang kepada Zahra, insya-Allah ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau boleh ya, boleh tak Farahin cuba bagi tahu kat kita kenapa Zahra begitu sayu sangat, begitu sedih sangat masa baca doa tu. Zahra sebenarnya dia gugup, takut. Dia menangis. Bravo Zahra, bravo Zahra jangan takut bila Zahra menangiskan titisan Zahra itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala makbulkan semua doa-doa kami ya. Terima kasih banyak Zahra bukan senang nak menitiskan air mata, nak menangis ketika kita berdoa kepada Allah. Tak kiralah sebab kita gugup ke, pasal kita sedih ke, pasal kita rindu ke, semuanya itu akan dinilai, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang besar harganya, yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Bravo Zahra terima kasih banyak Tahniah Zahra. Nanti lain kali Zahra nanti akan bacakan doa lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita teruskan lagi majlis zikir kita dengan sama-sama kita cuba memahami air sembahyang yang zahir dan yang batin. Air sembahyang ni adalah satu perkara yang selalu kita buat tiap-tiap hari, dan insya-Allah hari ini kan kita cuba memahami makna air sembahyang yang zahir dan yang batin ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey. Yang pertama kita tanya kat diri kita soalan yang mudah. Tajuk kita ni ya. Kata balik. Tajuk kita mudah air sembahyang yang zahir dan yang batin ya. Baik, teruskan. Okey. Apa kalimah bahasa Arab untuk air sembahyang? Semua tahu kan? Kalimah bahasa Arab untuk air sembahyang adalah wudu ya. Adalah wudu. Kan? Wudu waw dot waw hamzah ya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Baik, teruskan. Okey, apa makna wudu? Okey, wudu tu apa maknanya? Kita cuba lihat daripada asal mana perkataan ni sampai Nabi ambil perkataan ni. Okey, lalu perkataan ini dijadikan sebagai satu syariat ajaran Islam yang boleh membawa kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teruskan. Kan wudu ni dari kalimah dia dari kalimah wudu ni kan dia berasal dari perkataan wada'a, wada'a. Ejaannya sama, barisnya saja lain. Berasal dari kalimah wada'a, wada'a. Apa makna wada'a? Kita teruskan. Kan wada'a maknanya menjadi cantik, tampan dan bersih. Itu tuan-tuan. Asal makna wudu ni adalah menjadi cantik, tampan dan bersih. Ataupun bahasa biasa kita kata yang menjadi cantik, handsome dan bersih. Jadi ikutlah macam mana konteksnya. Kalau orang perempuan tentunya cantik dan bersih. Kalau orang lelaki cantik, tampan dan bersih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan jalan kita. Okey, apa pula kata Imam Ja'far Shadiq rahimahullah radhiyallahu anhu kan tentang makna wudu, kan? Imam Ja'far Shadiq pula kata macam mana? Teruskan. Imam Ja'far Shadiq kata al-wudu alal wudu nurun ala nur. Ambil air sembahyang, di atas air sembahyang yang masih belum batal adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu kata wudu ini adalah cahaya. Tadi kita kata wudu jadi cantik, jadi bersih. Tapi Imam Ja'far Shadiq kata wudu ini adalah cahaya. Kalau kita ambil wudu, kan setelah kita ada wudu lagi, kan tak batal lagi wudu, kan lepas kita dah buat satu ibadah, kan lepas tu kan dah lama sikit kita nak ambil wudu, kan maka Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu kata apa? Imam Ja'far Shadiq kata itu adalah cahaya di atas cahaya. Kita dah jumpa kan perkataan nurun ala nur ni dalam mana? Dalam surah An-Nur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan, sekarang kita nampak kan dua-dua ni kan maknanya sama. Makna asalnya kan wudu ini sesuatu yang menjadikan kita cantik, yang menjadikan kita bersih, dan wudu ini juga adalah merupakan cahaya untuk kita ambil. Jadi kalau kita ambil wudu kan berarti kita sedang mengambil cahaya. Tadi kita kata wudu tu kita mengambil kecantikan, mengambil kebersihan. Imam Ja'far Shadiq kata bila kita berwudu ini kita mengambil cahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya tak tahu ada tak seorang saya punya anak saudara kat sini namanya Sabrina. Dia ada ke tidak? Dulu dia pernah tanya kat saya. Dia kata pakcik sebenarnya wudu ni perkataan wadu'a, kan? Wadu'a ataupun daripada perkataan doa. Saya cakap kat dia doa. Jadi dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Tengok kita nak pandang dari aspek mana. Kalau kita nak pandang dari aspek fiqh, kita kata dia dari perkataan wadu'a. Tapi kalau kita nak ambil dari aspek tasawuf, dia dari perkataan doa. Kan satu maknanya bersih, cantik, dan satu lagi maknanya adalah cahaya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Kalau wadu'a maknanya tak ada waw lah. Kalau wadu'a ada waw tak? Kalau doa. Kalau doa tak ada waw. Sebab doa daripada doa jadi diya'an. Diya'un tu maknanya bercahaya. Wasyamsa diya'an. Dalam Quran kan Tuhan kata matahari itu mengeluarkan cahaya. Itu kita kata doa. Daripada perkataan doa jadi diya'an. Doa yadhi'u diya'an. Okey. Tapi kalau wadu'a, dia kata yuwadhi'u, dan satu lagi dia jadi wudu'an. Okey gitu nanti kalau belajar bahasa Arab pelan-pelan nanti Kak Yati Bedek lali supaya Ali ajar bahasa Arab sekali-sekali dalam program hari malam Selasa malam Rabu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Apa pula sabda Nabi Muhammad SAW? Apa pula Nabi cakap bila Nabi nak cakap mengenai wuduk ni pula? Okay, Nabi kita Muhammad SAW
Sorry. Sebentar tuan-tuan Okey. Nabi kita cakap pula, teruskan. Nabi kata, inna ummati yada'una yawmal qiyamati ghurran mutahajjalina min athari wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kita Muhammad SAW cakap, umatku nanti, kita semualah tapi tak tahulah kita ni termasuk dekat sini kita harapnya begitu Nabi kata umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Kan umat yang mana dia kata? Umat Nabi yang mana? Yang terkenal bercahaya wajah-wajah mereka, kesan dari air sembahyang. Jadi Nabi itu nampaknya kan dia memaknakan wuduk itu kan lebih dari cahaya. Tapi Nabi juga kan menamakan wuduk ini juga, memaknakan wuduk ini juga dari sudut yang lain, iaitu kebersihan. Jadi dua-dua pun kita terima dan dua-dua pun mengajar kita makna wuduk Sekali lagi tuan-tuan Nabi kita Muhammad SAW cakap apa? Alhamdulillah kakak dah keluarkan sesungguhnya umatku, sesungguhnya saya tertinggal, saya minta maaf sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Umat yang mana? Umat yang terkenal bercahaya wajah-wajah mereka, kesan dari air sembahyang. Tengok perkataan min atharil wudu, kan perkataan wudu tu kan. Lalu Nabi cakap lagi, Nabi galakkan lagi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, dan siapa yang mampu memanjangkan cahayanya, maknanya yang kekal dalam wudu kan, sentiasa dalam wudu kan, falyaf'al, maka lakukanlah Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok Nabi ni kan, dia punya sayang dengan mak kita, Sayyidatina Khadijah, kan, radhiyallahu anha. Nabi gunakan perkataan ghurran, kan. Nabi gunakan perkataan ghurran. Ghurran tu maknanya bercahaya. Anak dia yang paling disayang, anak kepada mak kita adalah Fatimah Az-Zahra. Dinamakan Az-Zahra, itu pun maknanya cahaya. Dan ghurran juga adalah merupakan gelaran kepada mak kita Al-Gharra, maknanya Khadijah Al-Gharra, Khadijah yang bercahaya. Dan siapa yang suka ambil wuduk kan, orang ni nanti tentunya insya-Allah akan bersama-sama dengan mak kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini kan, Nabi telah berjaya menghubungkan kita dengan mak kita kan. Maknanya kalau kita betul nak jadi mak, anak kepada mak kita Bunda Khadijah radhiyallahu anha kan, kita ambillah wuduk betul-betul dan kita sentiasa jaga diri kita supaya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sebab apa? Nanti kita akan dipanggil dekat akhirat kan, dengan wajah-wajah kita yang semua orang dekat akhirat tu tahu kan, terkenal orang-orang yang wajah dia berseri-seri kan, gharaq, berseri-seri. Kerana apa mereka berseri-seri kata Nabi? Kerana itu adalah kesan wuduk mereka. Kesan mereka mengambil wuduk ketika hidup di dunia ini Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, teruskan. Okey, kita ambil air semayang dengan apa? Tuan-tuan, jawapannya senang je kan. Kita ambil semayang dengan, teruskan, dengan air Atau kalau kita nak action lagi, kita kata kita ambil semayang dengan dihydrogen monoxide, H2O. Tu kalau nak action lah tuan-tuan tak apalah, ikutlah mana-mana kan. Pokok pangkalnya kalau perkataan wuduk itu kan dia sentiasa merujuk kepada ambil air. Kalau kita gunakan tanah, namanya tayamum. Kita tayamum kita cerita kemudian, kita cerita pasal wuduk dulu okey. Jadi kita ambil dengan air. Bahasa saintifiknya bagi air adalah dihydrogen monoxide. Namakan di sebab dia ada dua hidrogen dan satu oksigen. Itu namanya mono. Mono tu maknanya satu monoxide tapi selama saya hidup lah, tak ada pernah orang kata tolong ambilkan hidrogen monoxide saya, tak ada orang kata ambilkan air saya Jadi orang Melayu pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala dulu kan perkataan wuduk ni jarang. Kalau saya ingat masa saya kecil kan, tanya-tanya kat bapak saya, diorang tak gunakan perkataan wuduk diorang gunakan perkataan air semayang. Itu terjemahan yang cantik daripada ulama-ulama Melayu silam sebab dekat perkataan air sembahyang sebenarnya itulah makna wuduk kalau tanya kat saya yang saya faham. Cantik sungguh ulama-ulama Islam. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Muhammad. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey, kenapa kita ambil wuduk dengan air? Kenapa kita ambil wuduk dengan air? Okey, teruskan jawab apa? Teruskan. Okey, kerana air menghidupkan. Air menghidupkan. Contoh paling senang kan, pokok mati. Pokok tu kita nampak laju je kan. Kita curahkan air, kita tuang air, pokok tu hidup. Kan? Binatang dia kelaparan, dia kehausan. Kita bagi air, hidup. Ni apa? Cikgu Raza biasalah ni kan, dia selalu bagi minum kucing dia kan. Bila bagi minum kat kucing, kucing tu happy. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Air, kenapa kita ambil wuduk gunakan air? Kerana air itu menghidupkan. Apa buktinya? Teruskan. Buktinya Allah Ta'ala kata, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir ni lihat sesungguhnya semua langit dan bumi ini asalnya satu. Kemudian Tuhan belah. Tuan-tuan dekat sinilah kan setengah pihak kan kata teori Big Bang kan yang dikemukakan oleh Albert Einstein tu, dia ambil daripada ayat ni ya. Asalnya satu, kemudian berlaku Big Bang, membesar sampai sekarang ni. Kan nanti lepas tu apa jadi? Kalau ikut teori fizik kan, selepas Big Bang akan ada Big Crash. Mula-mula Big Bang dia besar meledak dia besar sekarang kemudian nanti akan berlaku Big Crash. Dalam agama kita pula kita gunakan istilah ini akan berlakunya kiamat. Kerana kiamat kita kata apa? Bahasanya apa? Semua bintang-bintang, langit, awan, matahari, bulan semuanya akan gugur. Bila gugur tu kan dia gugur pula ke atas, bawah macam itulah kan. Okay, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu Tuhan cakap mula-mula. Kemudian ayat yang bahagian relevan kepada perbincangan kita ini adalah Tuhan kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Tuan-tuan kata okay, jadi tuan-tuan kata kenapa dia tanda soal itu sebab apa daripada ayat pertama kata tidakkah. Baik. Jadi kita ambil makna dia, kami Allah Ta'ala jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Semua benda yang hidup dia akan hidup menjadi hidup kerana dia ada air. Selagi air ada dalam dirinya, selagi itu dia akan hidup. Manusia kalau misalnya dekat otak dia dah tak ada air, matilah dia. Manusia akan mati. Tadi kita cakap pasal kalau kita nak ambil contoh paling senang, nanti kita kata macam mana besi kan, besi tak ada air ya. Tapi macam mana besi boleh menghidupkan kita? Besi ni dalam bahasa sainsnya ferrum. Besi ya. Besi bila dia dia solute, dia larut dia larut dalam air, ketika tu dia akan menghidupkan kita. Tapi kalau besi sebiji tu kita telan banyak-banyak, sila-sila kita boleh mati ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kan. Siapa nak darah dia bagus kena selalulah makan zat besi ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey. Apa yang hidupkan hati sebenarnya? Okey, apa yang hidupkan hati sebenarnya? Apa yang sebenarnya hidupkan hati kan? Teruskan. Rahmat ilahi. Rahmat Allah lah yang menyebabkan hati kita hidup. Okey, baik, teruskan. Okey. Sekarang rujuk semula ayat 30 tadi. Tadi kita dah baca kan ayat tadi kan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in kan. Tuhan kata surah Anbiya, apa yang dimaksudkan dengan air dalam ayat tu? Okey, teruskan. Okey. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Jadi apa maksud air tu tadi kita kata air tu maksudnya adalah kita kata air lah. Air ya. Apa kita kata dihydrogen monoxide. Air ya. Air ni ya. Air yang saya minum ni. Bismillah kita minum. Okey. Tapi sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita ambil dalam konteks wudu, apa sebenarnya yang menghidupkan kita? Kita kata adalah rahmat. Jadi sekarang ni apa maksud air dalam ayat ni? Adakah air dalam erti kata water ataupun dihydrogen monoxide, ataupun kita kata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teruskan. Kan? Air hidrogen monoxide atau rahmat ilahi. Mana satu? Ustaz. Ya.
Adakah dalam ayat ni dikata sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum. Cantum? Jadi lepas tu dipisahkan. Ha. Jadi adakah terpisah tu tengah-tengah ada air? Tengah-tengah ada air. Sebab ada air hujan. Possible, benda tu possible semua. Kan? Semua tu boleh jadi. Sebab apa? Hujan tu datangnya dari langit. Senang. Kita nak cakap tu benda tu begitu mudah. Baik. Sekarang ni mana satu? Kan maksud air dalam wuduk. Adakah air, water ataupun rahmat ilahi? Siapa nak kongsi? Fizikalnya air lah. Fizikalnya air. Air? Dari fizikalnya air. Okay. Tapi daripada rohaninya rahmat. Maknanya kakak nak cerita ada zahirnya, ada batinnya. Batinnya air, kan? Batinnya air pula. Zahirnya air, batinnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Kak Yati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, baik, teruskan. Okay. Jadi apa yang dicari dalam wuduk? Kita cari air ke atau cari rahmat ilahi? Siapa nak kongsi jawapan? Mana yang kita cari ini sebenarnya? Air ke? Ataupun kita mencari rahmat ilahi? Rahmat ilahi. Okey, Hajar Masyita cakap rahmat ilahi. Betul lah Sebab apa? Air dah ada dah. Kita dah sediakan air nak ambil wuduk kan? Jadi sekarang ni yang kita nak cari adalah rahmat ilahi. Maknanya kita nak mencari kebatinan dalam ibadah wuduk kita, ibadah air sembahyang kita. Macam kita cerita sebelum ni kan, kita minta siratal mustaqim, cinta Allah, hati yang mencintai Allah. Engkau tak nak minta syariat ke? Aku dah ikut, dah terima dah syariat. Sebab apa kita cakap? Kita dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah minta dah, kita dah pilih dah syariat. Maknanya kita kata apa? Kita kata hidayah syariat tu, hidayah tasyri'i tu kita dah pilih. Kita pilih nak mentauhidkan Allah. Kemudian lepas tu kita nak minta apa kat Tuhan? Yang kita nak minta kat Tuhan adalah hati yang mencintai Allah. Yang kita nak adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama juga sekarang ni kita dalam wuduk kita dah tak cari air. Sebab air kita dah sediakan. Tapi sekarang ni yang kita nak cari selepas cari air itu, dalam wuduk itu yang kita nak cari adalah rahmat ilahi. Okey, terima kasih Hajar Masyita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, air rahmat ilahi yang zahir dan yang batin. Ini sebabnya saya kata tadi kan, terjemahan ulama Melayu ni bagus. Bila dalam bahasa Arabnya wuduk, dia tak nak gunakan wuduk dulu kan. Dia gunakan air sembahyang. Maknanya dia nak katakan, dia tak nak pisahkan antara yang zahir dan yang batin. Terus dia kata air rahmat, dia katakan, iaitu air sembahyang. Sebab dalam sembahyang tu kan kebatinannya kan ada. Jadi yang dia nak itu adalah yang zahir, dalam masa yang sama dia nak yang batin. Kerana Tuhan itu waz-zahiru wal batinu. Tuhan yang maha zahir, yang maha batin. Jadi diharapkan kedua-duanya sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cuma air itu tak payah dicari lah kan. Air dah ada. Kan dia dah cari sebelum ni. Tapi ketika berwuduk yang dia cari adalah air sembahyang. Air rahmat ilahi. Kenapa ulama Melayu kata air sembahyang? Sebab apa? Tuhan tak pandang kita. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Tuhan tak pandang kita kalau tidak kerana solat kita, kalau tidak kerana doa kita. Sembahyang tu kan maknanya doa kan? Jadi itulah tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, cantiknya ulama-ulama Melayu silam. Cuma yang bebalnya sebahagian ustaz yang belajar kat Timur Tengah, habis dejeknya kan, semua peninggalan-peninggalan ulama Melayu silam. Saya pun tak tahu kenapa, asasnya tak ada. Ulama-ulama yang soleh dulu tinggal berpuluh-puluh tahun dekat Mekah, dekat Al-Azhar, dekat Iraq, dekat Syria, dekat Madinah, semuanya hargai. Tapi tak tahulah yang kebelakangan ni kan, yang balik daripada sana ramai yang jadi bebal. Dia merendah-rendahkan tradisi ulama silam Melayu yang begitu indah ditinggalkan kat kita, yang tepat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Okey. Apa itu air rahmat ilahi yang zahir dan yang batin? Okey, apa dia rahmat itu? Okey, teruskan. Okey, yang zahir adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu kemudian yang batin adalah cinta ilahi, ya. Yang zahir kita kata daripada hamba Allah yang zahir lah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang batin, yang tak terjangkau oleh fikiran kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta Allah Subhanahu Wa Taala tu pun hakikatnya memang batin. Cuma atas rahmatnya dia manifestasikan. Ada anak-anak senang mudah. Cuma Allah Ta'ala melahirkan batin cintanya itu kepada kita semua. Allah Ta'ala bagi kita nampak, bagi kita rasa. Hakikatnya dia berada di alam batin, berada di alam ghaib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi yang zahir itu adalah cinta Muhammad SAW kepada kita, dan yang batin tu adalah cinta Allah Ta'ala kepada kita. Atau nak mudahkan lagi, kita kata yang zahir yang kita cari, air rahmat ni, air rahmat yang zahir dan batin ni adalah cinta kita kepada Muhammad. Itu yang sebenarnya kita nak cari, yang kita nak pupuk dalam wuduk kita, dan cinta kita kepada Allah. Sebab hakikatnya Nabi Muhammad SAW memang sayang kat kita, memang cinta kat kita. Allah Ta'ala memang dah cinta kat kita, tapi disebabkan kita ni banyak sangat dosa, dosa tu dia telah menutup hati kita, kan, menyebabkan kita tak merasai, tak nampak jelas, kan, cinta Nabi kepada kita dan cinta Allah Ta'ala kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey, apa bukti yang engkau cari dan apa bukti itu yang kau cari dalam wuduk? Apa bukti yang kita cari adalah cinta Nabi dan cinta Allah Ta'ala. Apa bukti? Siapa dapat jawapan? Siapa dapat kongsi jawapan ni? Apa bukti yang kita cari dalam wuduk itu adalah cinta Nabi dan cinta Allah? Okey, kita tanya kat Ustazah Najihah. Ustazah Najihah, ada jawapan, ada bukti tak? Yang Ustazah cari itu adalah cinta Nabi dan cinta Allah. Okey, Ustazah dia tak nak kongsi jawapan. Okey, kita tanya pula kepada Nur Sabrina Zuki. Tak ada jawapan juga. Okey, tak nak kongsi juga jawapan dia, nak simpan aja. Okey, tanya Kak Halim lah. Macam mana Encik Halim? Ada jawapan Cik Halim? Saya tak ada jawapan tu. Sebenarnya ada Halim. Halim tahu jawapan dia. Okey, apa jawapan dia? Senang jawapan dia. Teruskan. Jawapan dia adalah, kan, bila aku selesai ambil air sembahyang, okey, apa jadi? Teruskan, aku selalu teringat doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan nak dengar cerita saya sikitlah. Okey. Tuan-tuan akan dengar cerita ni, kan, pada slide yang selanjutnya. Teruskan. Okey. Apa doa Nabimu sallallahu alaihi wasallam itu? Apa doa Nabi kamu tu? Misalnya malaikat tanya kita, apa doa Nabi kamu tu? Okey. Tuan-tuan nak dengar cerita saya, kan? Saya tanya, cuba kita tanya kepada Hajah Siti Hawa. Okey, apa doa tu Hajah Siti Hawa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu lepas azan. Oh, sorry. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Okey, cerita dia macam ni. Okey, betul lah tu. Betul. Terima kasih Hajah. Teruskan. Ya, Kak. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kan? Doa ni lah, kan? Halim tak boleh Cik Halim tahu doa ni, kan? Tahu. Tadi kata tak tahu. Okey. Bila Itu kena syafaat Nabi tu. Ya? Dapat syafaat kalau kita amalkan, kan? Okey, betul. Okey, bila kita kadang kita nak amalkan, tapi bila dapat je soalan yang bau-bau akademik, kan, kita selalu jadi tak tahu. Tapi jangan tahu, insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cerita dia, kalau tuan-tuan nak dengar lah cerita saya, kan, dulu, kan. Saya belajar kat Man Hamidiah Kajang, masa time tu kan saya dapat doa ni, kan. Saya pun hafal. Bila hafal, saya kata bila aku balik cuti ni, kan, aku nak exchange dengan kakak aku Siti Hawa tu, aku nak tanya kat dia tahu tak apa doa lepas lepas wuduk. Sekali bila masa cuti, saya pun baliklah, bila balik excited lah tanya kat dia, kan. Sekali kakak saya dah dapat jawapan dia, ya Allah, habis semua, hilang
Lembik jadi saya silap. Saya sangka kakak saya tak tahu, rupanya dia tahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya betul Itu yang tanya malam ni tu ya. Itu yang saya tanya. Saya tanya menunjukkan dia tahulah Okey. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala kan ini kita cari kan. Kalau bukan ini yang kita cari tentunya kita tak doa ni kan. Kita doa pertama kasih Allah Taala. Yang kedua kita nak kasih Nabi Muhammad. Kemudian kita kata, ya Allah jadikan aku ni orang yang bertaubat. Jadikan aku ni orang yang suci. Tuan-tuan ni yang suci. Kita tadi wudu kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik teruskan. Teruskan. Okey, mengapa nabimu itu mahu jadi orang bertaubat dan jadi orang suci? Sekarang kita tanya pula soalan tu Siapa boleh kongsi jawapan ni? Tadi saya nampak Muhaimin dah agaknya dia pergi tandas sekejap tak apa. Kalau ada siapa? Okey Muhaimin. Okey Min. Kenapa Min? Nabi nak kita jadi nak jadi orang bertaubat, nak jadi orang suci. Kenapa Min? Aku lupa jawapan tadi. Jawapan tertinggal kat belakang ni. Lupa saya. Okey. Hari ni kita prepare dah tapi tertinggal. Mana tinggal? Tinggal tu lah. Mawadah ada Mawadah. Ada? Mawadah ada jawapan. Apa dia jawapan dia? Okey. Tak apa. Dia jawapan ni kan kalau orang perempuan tak dapat kan memang tak patut lah memang tak patut orang perempuan tak dapat lah kan. Sebab tu ayat ni kan betul-betul Tuhan bagi selepas Tuhan cerita mengenai haid. Okey teruskan. Kita lihat ayatnya. Kerana Allah mencintai Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang suci. Tadi Nabi doa kan Allahumma ja'alna minat tawabin. Kenapa Nabi minta itu? Lepas tu Allah waja'alna minal mutatahhirin. Lepas tu ini misalnya Syekh Raza kata waja'alna minas solihin. Itu memang ada hadis yang meriwayatkan begitu tapi kita kata kita ambil hadis yang sampai kepada mutatahhirin supaya tajuk kita ni lebih jelas. Okey, teruskan. Sebab apa Allah Taala sebut kan? Tengok yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang haid. Kan? Kul huwa adha. Haid ni kan sejenis yang menyakitkan. Fa'tazilun nisa. Maka jauhilah nisa fil mahid ketika dia haid. Ini bagi untuk suami isteri. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Okey, kamu boleh dekati. Kan ini semua bahasa sopan Tuhan kata bahasa sopan bukan tak boleh dekat tapi bahasa sopan sampai dia suci daripada haid. Fa idza tatahharna, bila dia dah suci daripada haid, fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Kamu dekatilah macam mana yang Tuhan perintahkan. Kemudian Tuhan sambung, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai, dalam terjemahan kata mengasihi yuhibbu, habib kan, habibah kan, mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang sucikan diri. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita ambil wuduk ni apa kita nak cari? Cinta Allah. Sebab bila kita dah berwuduk kan Allah Taala cinta kepada kita. Itu syarat cinta Allah Taala, iaitu kita mensucikan diri salah satunya dengan berwuduk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Maaf Ustaz, nak tanya boleh ni? Ya. Maknanya untuk dapat cinta Allah tu adakah sama dengan untuk dapat redha Allah? Ilahi anta maqsudi wa redha matlubi. Sama, betul lah. Ini orang tasawuf ni kan dia tanya macam tu. Dia sebenarnya tahu tu Haji Rashid dia tahu. Betul lah. Kan redha. Cuma kita kata redha tu kan bila kita sebut dia general dia redha tu general. Semua syurga Allah Taala disebut sebagai redha Allah. Tapi cinta Allah itu kan dia melampaui syurga Allah Taala. Dia pergi kepada pertemuan dengan Allah di akhirat selepas syurga. Benda tu sama semua. Cuma kita kata tingkatnya berbeza ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik. Jelas Haji Masyita Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz, jelas. Sama-sama, Terima kasih Ustaz. Okay, dia memang dalam kita bila kita ikut tasawuf kan, kita ikut tarikat utamanya kan memang ada satu zikir kan. Anta maksudi waridaka matlubi. Dia kata Tuhan engkaulah maksud kami dan redamu itulah yang kami cari. Tapi tengok perkataan tu anta matlubi, anta maksudi. Dia qasad dengan tolab ni dalam bahasa Arab ni kan dia duanya sama tapi qasad tu kan dia lebih jauh kan. Lebih jauh berbanding dengan tolab. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, yang kita nak adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redha Allah kita nak, jangan action kata. Aku tak nak redha lah, aku nak cinta je. Jangan macam tu. Kan kita nak kedua-duanya sekali. Cuma kita bincang kali ni, kita kata kita nak cinta Allah Ta'ala. Bila dapat cinta Allah, automatik kita akan dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, Alhamdulillah melayakkan kita untuk dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey. Baik. Tadi kita dah sampai ke sekejap tuan-tuan Okey. Okey, baik, teruskan. Okey. Mengapa Nabi Muhammad SAW mahu jadi orang bertaubat dan jadi orang suci? Okey, betul, kita dah selesai kat situ. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi apa sebenarnya engkau cari ketika berwuduk? Kecantikan wajahmu atau cintanya? Ni soalan ni kan elok kita tanyalah kepada muslimat lah. Siapa kat muslimat sini yang nak jawab jadi apa sebenarnya yang engkau cari ketika berwuduk? Kecantikan wajahmu ke? Sebab apa kita katakan wuduk tu kan maknanya kan mengambil kecantikan ataupun cintanya, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, siapa nak jawab ni kat sini? Okey? Nak cari cinta Allah. Cinta Allah. Redha Allah. Ya? Cinta dan redha Allah. Wah, nak cari macam orang supaya dia Fatah. menerima ibadah kita lah. Okey. Jadi Kak Yati tak nak cari kecantikan nanti Abang Nanti ada Khairuddin, cara lain. nanti Abang Khairuddin nanti tak nak dengan kakak pun tahu. Harap bersih muka lah ya. Bukan bersih, cantik. Bersih tak lah, bersih tak lah. Sebelum wuduk dah cuci dah dengan sabun. Bukan dengan sabun lah. Dia bukan dengan sabun, dengan apa namanya kalau pembersih muka tu apa? Cleanser. Okey, tak apa. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan. Okey, yang boleh saya cadangkan mungkin inilah jawapannya. Jangan kau tanya soalan itu. Aku malu untuk menjawabnya. Kerana Tuhan tahu isi hatiku. Soalan ini sering mengganggu keimananku. Seperti masih ada najis syirik dalam hatiku. Bila tanya soalan ini tuan-tuan, kita pun jawablah. Jangan kau tanya soalan itu. Aku malu untuk menjawabnya. Kerana Allah tahu isi hatiku. Soalan ini sering mengganggu keimananku. Seperti masih ada najis syirik dalam hatiku. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Baik, kan seterusnya tuan-tuan. Apakah kecantikan wajah itu tidak disenangi Tuhan? Kan tadi kan apa Haji Hayati cakap tadi, dia kata dia cari kecantikan, dia cari ke cinta Allah Ta'ala. Okey, tapi sekarang ni kita tanya, adakah kecantikan fizikal itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan? Siapa nak tanya, siapa boleh kongsi jawapan? Adakah kecantikan fizikal itu tidak disenangi oleh Allah Ta'ala? Tuhan tak suka ke? Okey, Farahin macam mana Farahin? Ada jawapan Farahin? Farahin ada jawapan? Tak ada. Baik, itulah soalan ni kadang-kadang kita nak tanya. Kata Siti Zahra dia kata suka sebab tu Nabi handsome. Tengok dia ingat Nabi je, Lala kata suka. Okey, si Kristi ingat Nabi je kan. Macam mana dengan Maryam kan, dengan Siti Maryam alaihassalam, Hawa alaihassalam, Fatimah Zahra alaihassalam, siapa nama tu? Bunda kita Khadijah kan, radhiyallahu anha tu. Semuanya tu kan cantik-cantik orangnya kan. Okey. Baik, kita kata jawapannya teruskan. Lala kata suka Baik, teruskan. Tidak, Tuhan itu sukakan keindahan kerana dia sendiri maha indah. Betul Lala. Kerana Tuhan itu sendiri maha
indah. Jadi dia suka kecantikan. Jadi kalau kita nak cari kecantikan dalam wuduk pun, no problem. Tak ada salah. Baik, teruskan. Okay. Lalu, apa yang kau takuti? Apa yang kita takut sekarang? Soalan tu kenapa? Soalan awal tadi kita takut sangat kan? Okay. Jawapannya boleh kita kata macam inilah. Kerana aku sering mencampur adukkan kecantikan dan kesucian. Aku nak cantik agar dipuji Allah, dipuji orang. Aku nak nampak suci, kan? Pun kerana mahu dipuji orang. Kan? Yang Tuhan suruh macam mana? Cari kecantikan supaya Allah senang, Allah redha. Kan? Aku nak nampak suci supaya Tuhan puji aku. Itu yang Tuhan ajar kan? Tapi bila datang setan ni kan macam-macam lah. Dia bisikkan nafsu apa macam-macam jadi sekali lagi tuan-puan kita takut sebab ini ada campur aduk kan antara niat yang suci dengan niat yang kotor, niat yang bercampur-campur Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad teruskan. Ni dah habis Okey. Okey, tak ada slide jadi apa sebenarnya yang engkau mahu? Ni Kak Syakira dia tak sempat buat slide saya hantar lambat tadi Sebenarnya apa yang kau mahu? Yang kau mahu sangat apa ni dalam wuduk ni? Hatiku mahukan kesucian yang tulus untuknya. Itu yang hati kita nak. Hati kita sebenar-benarnya bila kita renung-renung. Rupanya hati aku memang nak kesucian yang tulus hanya untuknya. Tapi hawa nafsuku mahu kecantikan yang berpura-pura. Kan? Itu yang selalu bermain dalam fikiran kita, dalam hati kita kan. Sebab kita ni masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menggelapkan pandangan murni kita, pandangan tulus kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi atas rahmat Allah, hati yang tulus tu masih lagi menyala. Cuma nyalaannya itu tidak begitu terang. Kerana dia telah diselubungi oleh hawa nafsu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, seterusnya. Lalu kepada siapa engkau mahu mengadukan keresahanmu? Kita resah kan? Ada campur antara niat yang baik dengan niat yang bercampur-campur, yang tak baik. Dan ada niat yang nakkan kesucian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada niat yang nak menunjuk kan? Jadi hati kita resah. Bila hati kita resah, kepada siapa kita nak mengadu? Tentunya lah kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita satu-satunya. Kan kita susah kita mengadu Okay. Apa buktinya kan dalam Quran Tuhan kata dalam surah ke-27 ayat 62 Tuhan kata amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Kan siapakah yang akan menjawab kan keluhan, rintihan orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang tertekan, orang-orang yang sedang resah, dan kemudian yang akan menghilangkan semua keresahan, kesusahan mereka. Itu Tuhan tanya kan, tapi sebenarnya dalam pertanyaan tu dah ada jawapan. Jawapannya hanya Allah Ta'ala sahaja yang akan mendengar keluhan kita dan dapat menghilangkan keluhan kita itu dan dapat menghilangkan apa yang kita keluh kesahkan itu sangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Baik, itu kita kata kita mengadu kepada Allah. Tapi kita tahu kan mulut kita ni dah banyak buat dosa. Tangan yang kita angkat ni untuk berdoa kepada Allah, Masya Allah dah banyak buat dosa kan. Jadi kita minta siapa untuk tolong doakan kita juga selain diri kita. Kita dah berdoa. Tapi kita kata doa kita ni tak tahulah sampai kat mana kan. Sampai kat langit mana kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak supaya doa kita tu diangkat terus sampailah kepada Allah dan Allah makbulkan doa kita kan. Baik. Dekat sini tuan-puan rahmati Allah Ta'ala kan. Tuan-tuan boleh lihat kepada ayat 4 surah ke-4 ayat 64 Okey. Sebentar tuan-tuan saya okey. Dia alamak. Dah lupa dah. Sekejap sebentar Surah ke-4 ayat 64. Okay. Sebentar kita tunggu Syakira kejap Aha.
Okey, ayat dia macam ni tuan-tuan Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami tidak menurunkan rasul, maknanya Allah Taala turunkan rasul ni, menghantar nabi ni untuk kita mentaati perintah, mentaati perintahnya, kan, untuk kita mentaati nabi ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum izzalamu anfusahum. Walaupun dia kata sekiranya mereka ini yang telah buat dosa kepada dirinya, yang telah mengotorkan jiwanya ini, kan, ja'uka, datang kepada kau wahai Muhammad. Fastaghfirullah, lalu dia minta ampun kepada Allah. Sebab kita tahu yang boleh ampunkan Allah, Nabi tak boleh ampunkan secara hakikat mutlaknya. Nabi boleh ampunkan ikut tahap dia aja. Tapi yang ampunkan secara mutlak adalah Allah Taala. Kan? Bila orang yang dah buat dosa ni, mulut dia berdosa, tangan dia berdosa, kepala dia berdosa, mata dia berdosa, telinga dia berdosa, kan, dia datang kepada engkau Muhammad lalu dia minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan mereka kan minta, kan, dan rasul pun memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati Allah Taala itu Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nampak tuan-tuan Dia orang ni kan, orang yang buat dosa ni, dia buat dosa tapi hati dia dah jauh ke dalam lubuk hati dia, dia kata aku tetap sayangkan Nabi, aku tetap sayangkan Allah, aku tetap mengharapkan cinta Allah, aku tetap nak ikut Nabi, tapi aku selalu tewas dengan hawa nafsu aku. Lalu dia datang kat Nabi. Dia minta ampun kepada Allah dan dia minta Nabi tolong doakan dia, dan Nabi doakan dia. Wastaghfara lahumur rasul, kan, lawajatullaha tawwabar rahimah. Sesungguhnya kamu akan mendapati Allah Taala itu Maha menerima taubat dan Maha rahimah. Dan itu semua dalam Quran kan, Tuhan cakap kan, alal mu'minina rahimah. Dan sesungguhnya Allah Taala kan, dia sayang, rahim ni hanya untuk orang yang beriman saja. Dia beriman kepada Nabi, kan, lalu orang ini saja yang akan dapatkan permohonan doa ampun oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi confirm Tuhan akan terima. Kat sini Tuhan dah janjikan. Tapi siapa yang tak nak minta kan Nabi tolong doakan dia, rugilah dia sangat. Dia tak akan dapat kan rahim Allah Taala dan tak akan dapat tawab Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan dapat limpahan sifat Allah Taala yang Maha menerima taubat dan limpahan Allah Taala, limpahan sifat rahim Allah Taala yang amat menyayangi orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan. Dekat situ kita dah tahu kan. Rupanya dalam kita berwuduk itu, kita mencari kan cinta Nabi SAW agar Nabi, orang Melayu kata aminkan doa kita. Masa kita kata Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat tawwabin, kita minta Nabi yang Nabi tolong aminkan. Atau Nabi bagi berdoa kepada Allah Ta'ala dengan satu doa yang lebih baik dari doa kita. Sehingga Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita, ampunkan keresahan hati kita, ampunkan segala konflik antara hati nurani kita yang paling dalam dengan hawa nafsu kita. Sehingga hawa nafsu itu kita tunggang dia. Selama ni hawa nafsu yang tunggang kita, kali ini dengan doa Nabi itu, kita tunggang hawa nafsu kita. Lalu hawa nafsu kita tidak lagi mengajak kita ke neraka. Kita tunggang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu menjadi burak yang akan memi'rajkan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syakira cakap dan tu dia dapat keluarkan. Terima kasih banyak Syakira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Kemudian lepas Nabi, kita minta siapa lagi tolong kita kan? Siapa lagi tolong kita? Cuba siapa lagi kita minta tolong doakan kita kan, yang doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kita mintalah dari orang-orang yang Allah Taala kata orang ni suci. Kan Tuhan kata orang suci Tuhan cinta kan. Jadi orang yang telah Allah Taala iktiraf suci, orang ni kalau berdoa kepada Allah Taala Tuhan terima sebab dia kekasih Allah. Orang ni siapa tuan-puan? Ni tuan-tuan senang je nak ingat. 33. Surah ke-33, surah Al-Ahzab, ayat ke-33. Tuhan kata apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait
wa yutahhirakum tathira. Kan? Innama, sesungguhnya. Innama dalam bahasa Arab ni kan dia punya sesungguhnya dahsyat atau sesungguhnya. Banyak sesungguh. Jadi 4 sungguh Sesungguhnya. Dah 2. Sesungguhnya 2 maknanya dia kata Allah Ta'ala mengkehendaki kamu ahli bait kan bersih daripada semua dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah Ta'ala sucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Maknanya tak ada dosa diorang ni semua dan tak ada niat pun nak buat dosa. Jadi orang ni kan ahli bait Nabi ni kalau doakan kita, subhanallah, mereka akan doa mereka dimakbulkan dan kita akan dapat manfaat, kita akan dapat hajat yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tuan-tuan, terima kasih Syakira. Dia baris kedua tu tuan-tuan kan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan dosa-dosa, perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai ahli bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi minta ahli bait doakan kita, dan bila mereka doakan kita, Allahu Akbar kan, untung sangatlah kita kan, sebab doa mereka tu dimakbulkan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan tuan-puan rahmati Allah Ta'ala kan, yang last kali tuan-puan kan, saya ambil lah sebab kita lagi 3 minit saja untuk kita bincang, kemudian kita dah boleh tanya soal jawab 10 suku kata Syakira, kena stop tazkirah, lepas tu hanya perbincangan. Okey. Yang sabda Nabi yang diungkapkan oleh sabda Nabi SAW yang diungkapkan oleh Profesor Natib Anatas, apa dia? Yang zahir pada cermin hakikat dalam diriku semua terlibat. Sebab yang zahir kita ni kan pada cermin hakikat memang Nabi ada terlibat. Memang terlibat. Jadi Nabi terdekat dengan kita. Tapi kita tak nampak. Ambil wuduk makin nampak. Ambil wuduk makin nampak. Taat kepada Allah makin nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita nak tengok yang panjang ni kan, apa kata Nabi SAW sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Said Natib Al-Atas, apa dia kata? Kerana perihaknya rohani telah berkata lisannya murni. Sebagai Nabi aku terkandung dalam rahasia di balai agung, padahal Adam masih terapung antara air dan tanah lempung. Meskipun muka rupaku anak Adam, darjatku asal terlebih kiram. Tatkala Adam belum teringat, tatkala kalam belum bersurat, dan papan tulis belum tercatat, telah terpandang oleh kun hizaz seri wajahku di dalam mirat. Sidaran sani cahaya kamalat, pancaran muzni asma' dan sifat, rumusan seni segala makhlukat yang zahir pada cermin hakikat dalam diriku semua terlibat. Kata Nabi, kan, korang semua ni, aku ada dengan korang, aku terlibat dengan korang semua. Kan, aku terlibat. Pada hakikatnya aku terlibat. Jadi, angkatlah semua hijab. Mintalah Allah Ta'ala, angkat hijab tu, semua kamu, supaya kamu semua sedar, insaf, realize yang rupanya aku ni dekat dengan kamu kan. Tapi sementara ni kamu tak nampak, aku doakanlah. Nabi kata aku doakanlah agar terangkat semua hijab dan kamu mengerti betapa sayangnya aku kepada kamu, betapa kasihnya aku kepada kamu semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi teks untuk penyampaian saya dah selesai. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada tanya. Puisi tadi tu dari mana Ustaz? Ya? Puisi yang Ustaz baca tadi. Oh, itu daripada buku Prof Nakib Hujatus Siddiq dia buat komentari the commentary on Hujatus Siddiq dia ada ungkapkan dia ambil hadis Nabi kan, dia ungkapkan dalam bahasa Melayu yang cukup indah Asalnya kita belajar hadis kan, hadis tu terjemahkan kadang-kadang terlampau strict sangat, jadi kita tak nampak dia punya kebatinannya. Tapi bila Profesor Said Akib dia cuba terjemahkan mengikut zuk tasawuf jadi kita akan dapat rasai lebih tepat daripada apa yang kita baca dalam terjemahan hadis yang biasa menyentuh hati
Nanti dalam kalau misalnya malam ni siap ke besok pagi siap, nanti insya-Allah Syakira akan hantar. Okey, ni Syakira tunjukkan buku daripada buku ni Kak A Commentary on the Hujjatus Siddiq of Nuruddin Ar-Raniri by ni buku dia. Ya, ni buku dia. Ni masa buku ni diterbitkan masa Anwar Ibrahim dia jadi Ministry of Culture Menteri Kebudayaan dekat Malaysia. Sebab ini untuk guru dia, Profesor Nakib pun dia sudilah untuk nak terbitkan buku ni. Dan saya dapat dia punya teks dia tadi tu tuan-tuan yang bestnya kan masa ketika peresmian ISTEC International Institute of Islamic Thought and Civilization masa tu dekat Damansara dekat Jalan Damansara. Ketika tu Prof baca bila Prof baca dengan suara dia kan dia Arab sikit suara dia Arab memang terpesonok memang rasa bahagialah. Memang kita nampak keagungan Nabi. Sebelum tu dia cerita pasal ketauhidan Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang saya sebut tu sebahagian daripada kan kesempurnaan keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada lagi nak kongsi? Ada? Jadi apakah beza tayamum Ustaz? Tayamum dengan wuduk ni? Dua-dua tu sucikan untuk kita beribadat. Okey. Tayamum apa pula? Tayamum tadi wuduk tadi kita kata pakai air. Tayamum ni pakai apa? Tayamum pakai apa? Debu. Pakai tanah kan? Su'i dan thayyibah. Tanah ataupun debu lah, tak apalah, tak kisah, mana-mana dua-dua pun boleh. Okey. Jadi untuk tayamum ni kan kita bincang lain kali lah. Okey. Sebab apa? Perbincangannya itu kan dia lebih kalau tanya kat saya lebih nak cakap mendalam, saya tak pandai mana tapi kita katakan lebih kita nanti akan faham apa itu wuduk. Sebab wuduk yang kita bincang ni, ini yang saya bincang ni sebahagian daripada apa yang saya nak bincangkan dari dua bahagian. Okey. Nanti lepas bahagian yang kedua tu tuan-tuan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita akan bincang tayamum sebab tayamum ni kan dia berlaku biasanya dalam keadaan emergency kan, dalam keadaan darurat. Sama ada darurat tak ada air ataupun darurat kita tak boleh bersentuhan dengan air. Ni kan darurat ni kan, darurat yang timbul kan. Jadi kenapa tiba-tiba nak pakai tanah pula kan? Lepas tu pula nanti kita akan timbulkan kenapa dalam wuduk ni 4 anggota dia yang wajib? Kan? Jadi semua tu kita bincang dulu tentang wuduk, kemudian kita akan mudah faham tentang tayamum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah Alim sabar sikit Alim doakan supaya kita dapat siapkan Okey, jadi tak dapat bagi semuanya. Cuma clue dia kata tanah. Apa kena mana tanah? Tanah kan. Air. Kita cakap air senang, paling senang lah kita tak air kan. Air, kalau air semata-mata, ni dia punya ringkasan Alim Air semata-mata boleh tak sucikan najis babi? Okey, tanah dengan air yang sedikit boleh tak sucikan najis babi? Boleh. Kat situ dah dapat jawapan Kalau fikir nanti insya-Allah dapat. Nanti lagi kita merancak perbincangan kita ketika kita bincangkan tentang tayamum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey Ustaz, ada kita kena sentiasa orang kata dengan keadaan berwuduk. Itu yang Nabi katakan. Kalau boleh kamu panjangkan kamu punya cahaya. Nabi kata gharak. Nabi tunjuk pada wuduk lah kan. Kalau kata kau sambat panjangkan cahaya kamu, buat setakat mana yang mampu Okey. Jadi kita kata macam mana nak jaga? Nak jaga ni tuan-puan, kita jaga kan macam Nabi kata ikut mampu. Jangan kita paksa-paksa. Contohnya kita macam Alim tengah buat alat-alat yang very subtle yang terlampau complicated dengan enjin kapal terbang tu. Tiba-tiba nak terkentut. Allah Ustaz kata nak kena panjangan ni. Janganlah macam tu kan. Kentut-kentut lah. Tak kisahlah kan. Kentut-kentut je, tak ada kisah. Okey. Jadi bila Nabi cakap macam tu dia sebenarnya ada dua dimensi satu maknanya Nabi nak cakap, dia kata nanti kita bincang minggu depan cara umumnya seperti inilah. Nabi nak kata kan, bila kamu satu kita kata wuduk ni batal bila kita berhadas. Jadi kesucian hati kita ini akan terbatal bila kita buat dosa. Jadi bila kita istighfar,
Cahaya tu berterusan lah. Cuma dalam keadaan yang tenang, kan, bila kita dah batal, ada pula air, ambil wuduk. Kan, ambil wuduk semula. Tapi yang paling hakikat dia, kan, yang Nabi nak suruh kata, bila kamu dah buat dosa, maka terbatallah kesucian hati kamu. Ketika itu bertaubatlah, istighfarlah. Maka ketika itu kesucian hati akan kembali. Kamu berwuduk, kan, di hati kamu. Dengan kita bertaubat, beristighfar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi kalau dalam keadaan aman, cubalah tuan-tuan tak percaya. Cuba jaga wuduk. Kan, tengoklah. Hidup kita rasa tenang, Masya Allah, nak cakap macam mana. Kadang-kadang tak apa-apa, takkan kebaikan tu datang. Kita kata, apalah, macam mana dah boleh datang kebaikan ni? Macam mana datang kegembiraan ni kan, ketenangan ni? Orang tu datang, orang datang. Tak terfikir. Tu kita katakan, benda yang tanya kepada siapa-siapa yang jaga wuduk dia kan, dia akan alami kan pengalaman rohaniah yang sama. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Tapi kena ikut keadaan. Tu saya kata apa, istata'ah, Nabi katakan ikut kemampuan. Tapi kemampuan mana yang paling tidak, Nabi katakan istighfar, bila kita dah kotorkan jiwa kita dengan buat dosa. Itu paling tidak. Paling baik istighfar plus kita ambil wudu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Baik, teruskan lagi. Boleh ada apa lagi tuan-tuan? Kita ada 8 minit lagi. Ada lagi? Ya. Okey. Cuba kita tengok yang kakak paparkan tadi kak, yang apa, ungkapan sabda Nabi SAW yang telah diungkapkan oleh Prof Nakib tadi. Ini tuan-tuan Meskipun zahir bentuk basyari, batinnya bangsa terlalu safi, kerana perihaknya rohani, pernah berkata lisannya murni. Sebagai Nabi, aku terkandung dalam rahasia di balai agung, padahal Adam masih terapung antara air dan tanah lempung. Meskipun rupaku anak Adam, darjatku asal terlebih kiram. Habislah. Tatkala Adam belum teringat, tatkala kalam belum bersurat, dan papan tulis belum tercatat, telah terpandang oleh kun hizat seri wajahku di dalam miraj. Sinaran sani cahaya kamalat, pancaran muzni asma dan sifat, rumusan seni segala makhlukat yang zahir pada cermin hakikat dalam diriku semua terlibat. Ini betul-betul kita kata Melayu asli lah. Naikkan sikit balik kan? Kalau tuan-tuan ingat dia katakan tatkala kalam belum bersurat. Kalamullah kan Quran semua ni kan belum ditulis, belum disurat untuk orang untuk hamba Allah Taala baca. Papan tulis luh tu kan, luh mahfuz pun belum ada lagi time tu kan. Sudah terpandang oleh kunhizat, zat yang maha suci, seri wajahku dalam miras, dalam cermin, dalam semua cermin. Kunhi tu apa? Kunhi tu hakikat lah, hakikat dia kita katakan hakikat zat. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, jadi tuan-puan dan anak yang dirahmati Allah Taala, kita dah sampai di penghujung. Jadi di waktu penghujung majlis ilmu, majlis zikir, kat situlah Nabi kata akan diterima doa kita insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita angkat tangan kita doakan kan untuk arwah-arwah kesayangan kita dan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menderita kesakitannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al ashiyah. Salli ala Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah. Wahai Tuhan yang suka mendengar doa-doa hamba-Nya. Wahai Tuhan yang menyayangi hamba-hamba-Nya yang berdoa. Wahai Tuhan yang menyahut seruan dan doa hamba-hamba-Nya. Maka pada malam ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan segala rahmat-Mu, segala berkat-Mu,
segala perlindunganmu, segala kebahagiaanmu untuk arwah-arwah kesayangan kami yang telah pergi menghadapmu berada di alam barzakh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kerana Engkau telah menjadikan kami ini menemani mereka sepanjang kehidupan mereka di dunia ini, ya Allah. Dan kami ingin katakan, kami bersyukur sangat, ya Allah, kerana selama mereka berada bersama dengan kami, mereka sentiasa membahagiakan kami, sentiasa berjasa kepada kami, sentiasa tolong kami, tidak pernah tinggalkan kami, ya Allah. Kami mohon agar Engkau membalas segala jasa mereka, segala pertolongan mereka kepada kami, ya Allah. Kami sendiri tidak akan mampu untuk membalasnya. Yang mampu membalasnya hanya diri-Mu, ya Allah, yang maha segala-galanya. Maka Engkau balaslah semua jasa-jasa mereka, sama ada yang setimpal atau yang lebih baik dari itu, ya Allah, dengan berlipat kali ganda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kerana begitu banyak kenangan manis telah mereka tinggalkan kepada kami. Semuanya kerana taufik-Mu, hidayah-Mu, dan rahmat dari-Mu, ya Allah. Maka Engkau bahagiakanlah mereka di alam sana dengan kebahagiaan yang tidak dapat kami gambarkan, ya Allah. Engkau jadikanlah kubur mereka sebagai satu taman dari taman-taman syurga-Mu. Janganlah Engkau biarkan walau sesaat pun kubur mereka menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah segala kesunyian mereka di sana. Hilangkanlah segala kegelapan mereka di sana. Hilangkanlah segala kesempitan mereka di sana. Hilangkanlah segala keresahan mereka di sana, ya Allah. Engkau lindungilah mereka sentiasa, ya Allah. Engkau temankanlah mereka dengan arwah-arwah salihin, syuhada, para nabi, para rasul, dengan ditemani oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ditemani oleh bunda kami Khadijah radhiyallahu anha, oleh ahli bait, oleh para sahabat yang terpuji. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan tangan kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon agar Engkau makbulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Kerana tiada lagi yang dapat bantu mereka, orang-orang arwah-arwah yang kami sayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sambutlah doa kami ini, ya Allah, dengan penuh kelembutan. Ya Allah, Engkau berilah kepada kami apa yang kami minta dan yang lebih baik dari kami minta. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya sari'ar ridha, ya sari'ar ridha, ya sari'ar ridha. Wahai Tuhan yang cepat pengampunannya, wahai Tuhan yang lambat kemarahannya, wahai Tuhan yang cepat keredaannya, wahai Tuhan yang lambat kemarahannya. Kami mohon Kau ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Jadikan hati kami ini hati yang bertakwa, hati yang sentiasa nak kembali kepada-Mu, hati yang mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai ahli baitnya, mencintai Al-Quran, mencintai orang-orang yang Engkau sayangi, mencintai amal-amal soleh yang mendekatkan lagi kami kepada-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesakitan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah takdir yang paling baik untuk mereka, ya Allah. Tiada dapat yang Kau berilah bantuan, ilham, semangat kepada semua pasukan perubatan yang merawat mereka, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa siyamana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhir kata, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah semua atas kesudian tuan-puan, anak-anak semua memeriahkan majlis zikir kita. Semoga majlis zikir kita ini akan mengangkat semua doa-doa kita kepada Allah, akan menambah lagi rasa cinta kita kepada Nabi, kepada Quran, kepada Ahli Bait, dan yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syukran Ustaz. Sama-sama Haji Hati.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kamu ajar kita. Haji macam mana keadaan pagi ni, Haji? Dia tengah baring, dia makan ubat dah, tapi tapi dengar ceramah tadi, dia dengar ceramah Ustaz tadi. Okey. Dia dengar. Dia kata nak dengar ceramah Ustaz. Tu saya bawa kat bilik dia lah, tu sambil dengar lah. Dia sambil dengar tapi mata tak buka lah, dia macam dia rehat lah, dia makan ubat. Terima kasih Ustaz atas doa. Okey, Hajar masakan Hajar sedap. Jangan taruh gula Baik Ustaz. Taruh gula merah dengan stevia boleh. Jangan taruh gula, nanti tambah nanti. Baik. Terima kasih Ustaz atas peringatan. Terima kasih jazakallah khairan katsira. Amin ya rabbal. Tazkirah yang sangat bermanfaat, sangat penting. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ya. Okey, terima kasih semua yang ucapkan terima kasih yang doakan. Alhamdulillah, insya-Allah jumpa lagi panjang umur. Okey, doakan kami Lim, InsyaAllah. Amin. Allahumma salli